Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, ini video keempat saya pada hari ini. InsyaAllah pada sesi ini saya akan bercerita pula berkenaan dengan hala 7 FBM KLC High lah. Tadi kita dah tengok gold, kita dah tengok WTI, kita tengok satu pair Euro USD. Okey, sekarang kita akan tengok ke mana hala 7 FBM KLCI ni pada minggu hadapan lah. Macam biasa, kita buka dulu time frame berdasarkan time frame monthly. Kalau kita tengok daripada time frame monthly, dia daripada zaman dulu tu dia masih mengekalkan uptrend, tetapi lately dia ada buat penurunan lah, penurunan nampak macam slightly downtrend, tetapi untuk mengesahkan kita akan letak satu dekat sini iaitu zone demand lah. Maksudnya kita nak tengok sama ada tak pengesahan kalau berdasarkan teknik SND, supply and demand, ada tak pengesahan bahawa dia akan membuat penurunan. Maksudnya dia tengah downtrend. Dekat sini dia hantar shadow saja kat sini, tetapi tak ada close body close body di bawah ni. Kalau ada close body bawah ni, kita dapat pengesahan bahawa agak akan turun ataupun indeks ni akan turun ke bawah lah, lagi jauh lah. Dia retrace sikit, nanti masuk dalam zone, kemudian dia turun. Tapi dia hantar shadow saja, tapi dia naik semula keluar daripada kotak dan kemudian dia retest kotak ni, yang menunjukkan bahawa kotak ni masih valid lagi sebagai zone demand ataupun buyer lah, territory buyer lah kat sini. Demand ni equivalent to buyer lah. Jadi zone seller kat mana? Zone seller kat atas ni. Ini zone seller monthly lah. Kita tengok kat sini zone seller monthly. Okay, kita warnakan dia warna merah lah sebab seller selalu warna merah. Okey. Jadi kita tengok dah ada dua zone monthly, satu demand buyer, satu seller kat atas. Okey. Nampak tak, bila dia keluar saja daripada kotak buyer ni, dia datang balik semula, dia test kotak ni, reject balik, dia naik, dia buat new high. Kemudiannya dia cuba nak buat datang balik kepada sini, sebab kalau kita tengok ni ada monthly, dia ada satu zone. Kita besarkan sikit kita. Kat sini betul-betul ada satu zone buyer lagi kat sini. Nampak? Nampak price seolah-olah ingin keluar lah, sebab bulan ada lagi 2 minggu lagi untuk kita tamatkan bulan ni. Maka kemungkinan 2 minggu lagi harga indeks berada di atas sini ataupun membuat new high. Itu jangkaan saya lah. Jadi kalau kita nak tahu, kita akan zoom lagi dalam, iaitu kita tengok pada weekly. Weekly, okay, dia buat new high, higher low, higher high. Ni dia nak masuk balik kat, kita kata dia nak masuk balik kepada zone. Dekat sini ada satu zone weekly zone. Kat sini ada satu weekly zone. Kemudian kat sini kita ada, kalau ada segi weekly-nya, dekat sini kita ada satu zone seller lah ataupun ni. Sebab kenapa saya ambil candle merah tu, kenapa saya tak ambil base hijau, sebab dia di break oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle baru dia break keseluruhan candle hijau ni. Maka kita akan ambil peak candle lah, ataupun candle tertinggi. Ini berdasarkan Cikgu Hanzo lah. Saya layan kelas Cikgu Hanzo, jadi Cikgu Hanzo beritahu inilah teknik SND yang ada. Saya apply, saya cuba untuk menerangkan sebaik mungkin. Okey, jadi kalau kita lihat situ, kita dah ada satu kawan lagi. Kita ada kat atas zone seller, kat bawah zone buyer. Okay, line merah dua ni zone seller, tapi weekly lah. Okey, kemudian kita tengok daily pula. Kita tengok daily, apa dia buat. Okey. Jadi kita untuk daily, kita nampak bahawa untuk daily ni kita nampak harga kalau kita tengok harga berada di betul-betul di kawasan swap zone. Apa swap zone tu? Maksudnya harga turun, kemudian dia break. Kalau tu kita panggil dia resistance become support. Kalau kita guna SNR, resistance become support, sebab resistance dahulu di break dan naik. Jadi kalau supply dan demand, kita panggil dia sebagai SND, kita panggil swap zone, iaitu dekat sini ada satu swap zone dekat sini. Jadi kita alihkan kita punya line tadi kat sini. Candle ni bila biasa doji berlaku adalah
akibat daripada dia permintaan dengan penawaran dia sama dengan. Maksudnya candle tu seimbang, nampak tak? Body dia dengan shadow dia seimbang. Jadi dekat situ itu adalah short zone lah, sebab tu harga cuba lepas tak lepas. Indeks ni cuba lepas paras. Yang ini sekali tak lepas, dua kali tak lepas, dan kali ketiga dia dah buat new low. Dia kalau kita trade indeks, kita dah fikir akan sell kat sini, tapi dia buat new low, kemudiannya dia break terus. Kat sini terperangkap seller kalau ada siapa yang trade index lah terperangkap seller. Sedangkan dia buat new high, kat sini lah short zone dia yang kita cari. Dan kalau kita lebih sharp, nak tahu lebih detail lagi, kita tukar kepada time frame H1. Kita tengok apa berlaku pada kawasan tersebut. Kita perhatikan apa yang berlaku pada kawasan tersebut. Dekat situ ada dua zone, iaitu kalau kita buat pada time frame yang lebih kecil, kita nampak kat sini bahawa short zone dia berlaku lebih awal lah dekat sini. Kat sini short zone dia. Kat sini berlaku short zone lah, sebab pada asalnya zone ini yang ini satu dua banyak. Kita ambil peak candle. Okey, kita ambil peak candle kat sini. Patutnya dia zone sell kat sini. Tapi dia tak berlaku macam gitu. Dia tak berlaku macam gitu, dia jadi kita ambil ni yang candle paling tinggi sekali. Bila candle hijau ni dia break 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle baru break, maka kita ambil yang paling kita ambil peak candle lah. Kita kata peak candle paling tinggi sekali. Okey, macam tu shadow kita ambil, nampak. Okey, dia break short zone kita, dia pick up, dia naik. Okey, kita nak tengok short zone ni valid atau tidak. Okay. Kita akan try cuba melihat sama ada short zone ni valid atau tidak. Ya, valid. Bila kita tengok daily, dia masuk short zone ni, kemudiannya yang kita buat tadi, short zone yang kita buat tadi tu, kemudiannya dia fly. Maksudnya indeks rebound kat sini untuk membuat kenaikan yang lebih tinggi lah. Kemudiannya kita kasih cantik sikit kat situ short zone kita. Dia break sini, dia break, dia break sini short zone. Jadi dia terus naik. Nak naik sampai mana? Pertama sekali dia mesti test kat sini dulu. Dia kena di sini lah. Ini cantik sikit. Dia kena uji kat situ dulu. Terus mileage dia. Lepas tu kalau dia berjaya break kotak tu, maka dia akan naik lagi. Dia akan uji lagi yang lebih tinggi, iaitu kat sini. Macam tu lah. Abang-abang kakak, dia senang je kalau kita nak fokus. Maksudnya ni tu kawan lah. Itu kawan kotak ni, sebab ni jadi zone buyer sebenarnya. Okey, jadi dia masuk sini, dia reject, dia akan pergi sini. Kemungkinan dia boleh tembus lah, sebab dia tak berapa nak kuat. Kotak ni tak berapa nak, dia dah diuji sekali, dia akan pergi kat sini. Okey, mari kita fokus perjalanan dia lah. Kalau betul yang kata saya ada bela sihir pula kan tak? Fokus. Okey, jadi dia bermula daripada sini, dia akan naik kat sini. Okey, dia ada dua keadaan, yang mana sekiranya indeks ni tak berapa kuat, yang kata dia akan buat penurunan, maka dia pergi kat sini, dia tidak dapat lepas kotak tersebut, dan dia akan buat penurunan ke dalam sini. Dia akan masuk ke dalam zone ni, dan dia akan return macam ini, dia akan jatuh lebih dalam. Yang mana benda ni yang kita tak nak lah. Kalau trader-trader bursa, dia tak nak lah benda ni, sebab makin jatuh indeks ni, maka saham-saham makin merah lah setiap hari, sebab dia faktor-faktor indeks ni adalah melibatkan peperangan. Kalau yang ada berkenaan dengan peperangan, politik dan sebagainya, memang akan menjejaskan indeks
pasaran negara tertentu lah. Jadi sebab tu kalau harapannya kita nak kestabilan politik, kestabilan segala-galanya lah, ekonomi dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang ada COVID ni, maka dah lah tekanan COVID itu sendiri dah memberi tekanan yang kuat kepada indeks, ditambah pula dengan ketidakstabilan perkara-perkara lain, seperti yang macam saya sebut tadi, politik, ekonomi dan sebagainya, maka perkara-perkara ni semua akan menyebabkan indeks kita tu akan jatuh lebih dalam. Benda ni yang kita tak nak. Kalau dia gagal melepasi paras yang pertama ni, maka insyaAllah dia memang akan jatuh lagi dalam lah. Tapi sekiranya indeks ni berjaya memecahkan zon zon sell kat sini ataupun zon supply kat situ, maka contohnya dia lepas, dia akan test balik dekat level-level ni dia ni, sebab dekat sini ada satu short zone. Lepas tu dia akan baru dia masuk dekat ni, masuk sini, kebiasaannya yang ini akan jadi major because of first time dia datang ke situ, maka dia kebiasaan dia sukar untuk lepas. Dia akan tersekat dulu kat area situ, dan kemudiannya mungkin dia barulah dia melepas. Kalau ini bergantung pada prestasi COVID, prestasi politik dan sebagainya, maka indeks kita boleh rebound balik lah untuk bersama-sama indeks-indeks yang lain lah. Kalau kita tengok jauh ketinggalan MSCI ni sejak daripada Disember tahun lepas berada dalam fasa downtrend lah. Sedangkan indeks-indeks lain, Nasdaq, NYSE, Dow Jones setiap hari buat new all time high. Kalau kita tengok seperti Apple dan sebagainya, setiap hari buat all time high ya. Jadi kita tak nak perkara tu berlaku lah pada indeks kita ni ya. Jadi sama-sama kita doakan supaya Malaysia diberi kekuatan lah untuk berhadapan dengan segala juga ancaman lah, supaya para pelabur yang ada, dah lah barulah ramai pelabur nak masuk dalam bursa, tapi bila tengok indeks macam gini, ramai yang ngeri lah. Jadi kita harapkan bursa lebih mampan lah selepas ini, supaya dia dapat menjamin ekonomi dan juga keyakinan pelabur dari luar dan juga daripada dalam. Sama-sama kita melabur lah dalam bursa Malaysia lah. Okay, itu saja untuk FDM KLCI pada petang ni. Terima kasih saya ucapkan. Kalau berminat dengan video saya, insyaAllah boleh subscribe sebagai satu sokongan lah kepada saya untuk membuat analisa untuk abang-abang kakak. InsyaAllah saya makin rajin lah kalau ramai orang share, subscribe dan sebagainya, makin rajin lah untuk saya mengulas. Namun kita akan tengoklah perkara-perkara lain yang berlaku untuk saya analisa. Bolehlah tulis kat chat tu ke, untuk kalau ada permintaan. InsyaAllah kalau saya diberi kelapangan, InsyaAllah saya akan ulas lah perkara-perkara yang abang kakak minta tu. Kita akan tengok sama-sama. Kita bukannya benda ni betul mesti jadi macam gini kan. Dia kadang-kadang dia based on pengalaman, ilmu dan sebagainya tu yang dapat mendorong saya untuk membuat analisa ke atas pergerakan pasaran, harga-harga market tertentu. InsyaAllah. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih.